الله كان توابا أستغفر الله إن 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 الله كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم. Muqaddimah Surah An-Nahl. Surah ini diturunkan di Mekah, mengandungi 128 ayat. Dinamakan Surah An-Nahlu, perihal lebah, kerana perihalnya yang menakjubkan dan perihal madunya yang menjadi obat penawar ada disebutkan pada ayat-ayat 68 sehingga 69. Intisari kandungannya menegaskan bahawa apa yang telah dijanjikan oleh Allah Ta'ala itu tetap datang. Maka janganlah orang-orang yang kufur ingkar meminta disegerakan, kerana akibatnya amatlah buruk bagi mereka. Menerangkan dalil-dalil tauhid yang terdapat pada kejadian langit dan bumi dan juga pada kejadian diri manusia sendiri, yang membuktikan kekuasaan Allah Azza wa Jalla dan kemurahannya. Kemudian diperintahkan supaya berlaku adil dalam segala perkara dan menjalankan dasar ihsan, yakni berbuat kebaikan, yakni segala apa jua yang dilakukan, sama ada mengenai ibadat atau lainnya, hendaklah dilakukan dengan sebaik-baiknya dan dengan sempurna. Diperintahkan pula supaya membantu kaum kerabat yang memerlukan bantuan, kerana merekalah yang perlu diutamakan. Di samping itu, dilarang daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar, dan daripada perbuatan menceroboh atau melakukan kezaliman. Ditegaskan pula bahawa orang lelaki atau perempuan yang mengerjakan amal soleh sedang ia tetap beriman hingga akhir hayatnya, maka Allah Ta'ala akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang baik di dunia, dengan menikmati sepenuh-penuh kebahagiaan meskipun ia hidup miskin. Dan di akhirat pula, ia akan beroleh sebaik-baik balasan. Sedang orang-orang kafir atau orang-orang yang tenggelam dalam maksiat akan dihidupkan di dunia dalam keadaan resah gelisah dan tidak tenteram jiwanya, walaupun mereka kaya raya. Dan di akhirat pula akan beroleh seburuk-buruk balasan. Setelah itu Allah Ta'ala menerangkan cara dan tata tertib dakwah Islam. Itu hendaklah dijalankan pertama dengan hikmah kebijaksanaan, kedua dengan nasihat pengajaran yang baik, dan ketiga hendaklah berbahas dengan golongan yang menentang dengan cara yang sebaik-baiknya, iaitu dengan lemah lembut dan kata-kata yang baik. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ata amrullahi fala tasta'jiluh.
subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Khalaqas samawati wal arda bil haqq. Ta'ala amma yushrikun. Khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'un wa minha ta'kulun. Wa lakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun. Wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bishiqqil anfus. Inna rabbakum lara'ufur rahim. Wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinah. Wa yakhluqu ma la ta'lamun. Wa 'ala Allahi qasdus sabili wa minha ja'ir. Walau syaa lahadakum ajma'in. Sadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Telah hampir datangnya janji yang telah ditetapkan oleh Allah. Maka janganlah kamu minta disegerakan. Maha suci Allah dan Maha tinggilah Ia dari perbuatan syirik yang mereka lakukan. Ia menurunkan malaikat membawa wahyi, yakni wahyu dengan perintahnya kepada sesiapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya yang layak menjadi rasul. Lalu ia berfirman kepada rasul-rasul, hendaklah kamu menegaskan kepada umat manusia bahawa tiada Tuhan melainkan aku. Oleh itu bertakwalah kamu kepadaku. Ia menciptakan langit dan bumi dengan cara yang sungguh layak dan berhikmah. Maha tinggilah Ia dari perbuatan syirik yang mereka lakukan. Ia menciptakan manusia dari air benih. Setelah sempurna kejadiannya, tiba-tiba menjadilah ia seorang pembantah yang terang jelas bantahannya. Dan binatang-binatang ternak itu, ia juga menciptakannya untuk kamu. Terdapat padanya benda-benda yang memanaskan tubuh dari sejuk. Dan beberapa faedah yang lain. Dan daripadanya juga kamu makan. Dan bagi kamu pada binatang-binatang ternak itu, keindahan yang menarik hati. Ketika kamu membawanya balik untuk berehat pada waktu petang, dan ketika kamu membawanya keluar pada waktu pagi. Dan binatang-binatang itu pula membawa barang-barang kamu ke mana-mana negeri yang kamu tidak dapat sampai kepadanya, melainkan dengan menanggung susah payah. Sesungguhnya Tuhan kamu serta Kaldai untuk kamu menunggangnya dan untuk menjadi perhiasan, dan ia menjadikan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Dan kepada Allah jualah tertentunya urusan memberi panduan yang menerangkan jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalan yang dituju ada yang terpesong dari kebenaran. Dan jika ia kehendaki, tentulah ia memberi petunjuk kepada kamu semua yang menyampaikan ke jalan yang lurus itu. Surah yang kita bacakan pada malam ini ialah surah An-Nahli. Surah yang ke-16 pada juzuk yang ke-14. Surah ini dinamakan sebagai surah Makkiyah, yakni yang diturunkan di Mekah atau lebih tepat diturunkan sebelum hijrah. Mengandungi 128 ayat. Surah ini juga mengandungi nama lain. Dinamakan sebagai surah An-Ni'am. An-Nahlu makna lebah. Juga surah ini kata ulama dinamakan dengan surah An-Ni'amu, artinya nikmat-nikmat.
Kerana di dalamnya menceritakan kepelbagaian nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Dek sifat Allah yang pengampun dan penyayang. Maka Allah permudahkan urusan manusia dengan kepelbagaian nikmat, sama ada berupa makanan, minuman, ternakan, kenderaan dan lain-lain nikmat yang ditundukkan untuk kegunaan manusia. Kerana itu disebut juga dengan nama surah An-Ni'amu, yakni nikmat-nikmat. Kalau kita lihat bila mana Allah Ta'ala menamakan surah ini sebagai surah lebah, yang sifat binatang ini yang menyedut manisan bunga ataupun yang menyedut madu bunga-bunga dan buah-buahan dan membentuk satu makanan yang memberi manfaat kepada manusia yang dinamakan sebagai madu, yang bukan sekadar ia adalah makanan tetapi penyembuh, yang merupakan kisah yang ajaib, yakni kejadian lebah dan bagaimana lebah itu menghasilkan madu, merupakan satu kejadian yang aneh, ajibah, kisahun ajibah, yang mendorong serta menjadikan manusia ingin berfikir tentang keajaiban ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala ini. Kerana pada kejadian lebah itu menunjukkan keesaan Allah dan kekuasaan Allah. Seolah-olah Allah Ta'ala dalam surah ini, yang surah ke-16 ini, mengajak semua manusia melihat bagaimana alam lebah dan segala keajaibannya dan segala hierarki ataupun susunan yang berlaku dalam alam lebah tadi, yang kesemuanya ini menunjukkan tentang kekuasaan Allah, yang menunjukkan tentang adanya Allah SWT, yang menunjukkan betapa bijaksananya Allah dalam mencipta makhluknya. Atas seekor lebah yang memberi manfaat yang banyak kepada manusia daripada dulu sampailah sekarang. Dan sebagaimana biasa, kalau kita membaca mana-mana surah, dia mesti ada kaitan sebelum ini. Kalau sebelum ini kita baca surah Al-Hijr, dan sebelumnya kita baca surah Ibrahim, dan sebelumnya kita baca surah Ar-Ra'du. Yang kesemua surah-surah ini, dia punya kaitan antara satu sama lain. Kalau sekiranya dalam ayat 92 surah Al-Hijr lepas, kita baca ayat bila Allah berfirman, فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. Demi Tuhanmu, wahai Muhammad, semua mereka ini akan dibangkitkan dan dipertanggungjawabkan nanti. Manakala pada ayat 99 kita baca ayat wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sehingga datang kematian. Allah sebut dalam ayat 92 manusia akan dihimpunkan. Allah sebut pada ayat 99 yang ayat terakhir surah Al-Hijr, sebelum kita memulakan surah An-Nahl yang bermula ata amrullah fala tasta'jiluh. Allah menyebut sembahlah Allah sehinggalah kamu mati. Untuk nanti kamu akan bawa ibadat dan ketaatan kamu pada Allah untuk diganjari, yang juga berkait dengan kebangkitan semula. Maka oleh kerana sifat orang-orang kafir mempersendakan hari kebangkitan semula, mereka mempersoalkan kebenarannya, maka Allah Ta'ala menurunkan ayat ini. Ata amrullah, pasti akan datang perintah Allah itu, yakni hari kiamat, hari kebangkitan dan hari hisab. Fala tasta'jiluh, tak payah kamu gopoh-gapah. Bila sampai waktunya, maka dia akan sampai. Dan kalau kita melihat kandungan surah ini, tadi kita baca dalam Pimpinan Rahman, sebahagian yang disebut kandungannya, maka para ulama juga menyebut tambahan kepada apa yang disebut ataupun penjelasan yang detail apa yang disebut dan sebelum ini, ada 11 perkara yang hendak disampaikan dalam surah yang kita bacakan ini yang mengandungi 128 ayat ini. Perkara pertama kata ulama, bahawa surah ini mengandungi usul akidah. Usul akidah yakni perkara yang bersangkutan dengan keimanan kepada Allah. Sama ada yang bersangkutan dengan ketuhanan, keesaan, kebangkitan, dihimpunkan manusia, dan juga perkara yang menjelaskan dan menegaskan bahawa kebangkitan semula itu pasti akan berlaku.
Dan perkara yang kedua, Allah Ta'ala mengisbatkan, mengukuhkan bahawa wahyu itu memang benar daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang Allah Ta'ala kurniakan, wahyukan kepada hamba yang terpilih, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana orang musyrik Mekah dan orang-orang kafir, sebagaimana mereka menafikan kiamat, mereka juga menafikan kerasulan, dan mereka juga menafikan kewahyuan. Ada 3 penafian. Menafikan kiamat, menafikan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menafikan wahyu itu datang dari Allah. Maka Allah menjelaskan wahyu itu memang datang dari Allah, yang diturunkan pada hamba yang terpilih, yang telah dilantik menjadi rasul untuk menyampaikan pada manusia. Kemudian pada kandungan yang ketiga, surah ini menceritakan dalil-dalil kekuasaan Allah dari semua aspek penciptaan dan kejadian langit dan bumi dan apa yang terkandung padanya, apa yang ada di dalam langit dan bumi ini, yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian surah ini juga menceritakan bagaimana nikmat Allah yang terlalu banyak yang diberikan kepada manusia, tapi malangnya ramai manusia yang mengkufurinya. Justru itu mereka disediakan dengan neraka jahanam untuk mereka kekal di dalamnya. Dan ada pun yang bersyukur dengan nikmat Allah Ta'ala di kalangan orang-orang yang muttaqin, yang bertakwa, maka disediakan kepada mereka syurga dan juga balasan yang baik dengan apa yang mereka lakukan. Kemudian surah ini juga menceritakan tentang misi para Nabi. Wazifah atau muhimmah. Tugas muhimmatun khatiratun. Tugas yang amat bahaya. Tugas yang dibawa oleh para rasul ini amat bahaya. Yang mereka ini bukan sekadar bertugas di dunia, menyampaikan dakwah. Mereka juga punya misi di hari akhirat kelak. Menjadi saksi kepada umat yang disampaikan dakwah. Apakah mereka menyampaikan atau tidak? Di mana Allah menceritakan ketika mana Allah Ta'ala bertanya kepada Nabi dan Rasul dan kadang Allah Maha mengetahuinya, apakah kamu menyampaikan dakwah? Lalu para Nabi mengatakan benar. Maka ditanya kepada orang kafir, apakah Nabi-Nabi ini menyampaikan dakwah? Mereka berkata tidak. Tidak menyampaikan dakwah tersebut. Maka Allah Ta'ala menjelaskan bagaimana pada hari tersebut para Nabi dan Rasul ini diberikan kekuatan, diberikan keutamaan oleh Allah SWT. Kebenaran bahawa mereka menyampaikan dakwah. Dan orang-orang kafir tidak dibenarkan lagi memberi alasan ataupun menerima apa-apa alasan mereka. Dan yang keenam, dalam surah ini disebut ayat yang disebut paling padu, ajma'. Disebut ajma'u ayatin, ayat yang paling padu dalam Quran. Maksudnya ayat yang menjadi suatu mihwar atau kita sebut suatu fokus yang paling tinggi. Itu ayat yang berbunyi, itu ayat yang ke-90. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah menyuruh dilakukan, melaksanakan keadilan dan juga melakukan ihsan, yakni kebaikan. Kerana ayat ini menjadi satu intipati yang penting dalam menceritakan apa itu Islam. Dan apa yang hendak disampaikan oleh Islam sebenarnya. Yang Islam nak beritahu, yang nak bawa manusia, nak pimpin manusia ke arah mana. Maka dalam ayat 90 ini menjelaskan. Dan yang ketujuh, Allah mengajar, menyuruh orang-orang beriman supaya sentiasa berlindung kepada Allah daripada syaitan yang dirajam. Sama ada ketika membaca Al-Quran dan apa juga keadaan. Dan menjelaskan bahawa syaitan dan iblis tidak akan mempengaruhi atau meninggalkan apa-apa kesan kepada hamba-hamba yang beriman, lagi bertakwa dan menyerahkan urusannya kepada Allah SWT. Penguasaan syaitan dan iblis itu hanya pada orang kafir. Dan ayat yang dalam surah yang kita akan tafsirkan ini. Dan yang ke-8, Allah Ta'ala menjelaskan bahawa Quran ini diturunkan oleh malaikat Jibril AS. Quran diturunkan kepada Rasulullah sebagaimana wahyu-wahyu sebelum ini melalui perantaraan para malaikat. Dan malaikat yang ditugaskan itu namanya Ruhul Kudus, yakni malaikat Jibril AS. Malaikat yang menyampaikannya. Kemudian yang ke-9,
surah ini memberi suatu perumpamaan tentang betapa telus dan betapa teguhnya kalimah tauhid dan betapa rapuhnya kalimah syirik dan sekutu-sekutu Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang mereka sekutukan, dia sampai menerangkan bahawa andai kata dipaksa diungkapkan kalimah kufur, maka dimaafkan kalau sekiranya hati itu masih aman dengan iman kepada Allah. Artinya, kalau ada orang paksa ucap ungkapan kufur sebagaimana yang berlaku kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu peristiwa yang berlaku kepada keluarga Yasir. Bila Ammar dipaksa mengungkapkan ucapan kufur, yang Allah sebut dalam ayat yang kita akan baca nanti, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, mereka orang yang dipaksa menuturkan kalimah kufur tetapi hatinya tetap beriman. Maka Allah raf'ul haraj, yakni tidak salah. Tidak salah bila mana dalam keadaan terpaksa. Yang ke-10, surah ini, di akhir surah ini menceritakan tentang perkara yang bersangkutan halal dan haram. Bagi menjelaskan bahawa bahayanya mana-mana para alim ulama yang memberi fatwa tentang halal dan haram tanpa sebarang dalil. Kerana hak halal dan haram itu hak Allah Ta'ala mutlak. Kalau sekiranya ahli kitab sebelum ini telah menyalahgunakan kuasa tadi, maka Allah memberi ingatan kepada semua para alim ulama supaya setiap perkara yang bersangkutan halal dan haram itu mestilah berdasarkan dalil, bukan berdasarkan hawa nafsu. Dan yang ke-11, Allah Ta'ala menutup surah ini dengan memuji Nabi Allah Ibrahim AS. Disebabkan ketabahannya mempertahankan kalimah tauhid, dan Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti Nabi Allah Ibrahim, mencontohi Nabi Allah Ibrahim. Dan di akhir surah ini juga Allah Ta'ala mengajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana cara berdakwah dengan hikmah dan mau'izatil hasanah, dan juga menjelaskan bahawa setiap azab yang Allah Ta'ala kenakan berdasarkan kejahatan yang dilakukan oleh manusia tanpa melampau. Artinya, kalau orang tu buat jahat macam tu, dia akan dibalas mengikut kejahatan. Allah tak akan lebih-lebih balas. Kerana keadilan Allah SWT dan juga perintah Allah supaya bersabar atas segala musibah dan kesedihan dan terus bergantung kepada pertolongan Allah. Kerana pertolongan Allah senantiasa berada di samping orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang melakukan kebaikan. Ini intipati surah An-Nahl yang kita baca ada 11. Perkara yang disentuh oleh para ulama tafsir. Allah Ta'ala berfirman, Ata amrullah fala tasta'jiluh. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadih. An anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Kata Allah, telah datang janji Allah. Yani pasti akan datang janji Allah. Yang dimaksudkan dengan janji Allah di sini ialah janji yang berkait dengan akan berlakunya kiamat. Kerana orang-orang kafir mendustakan berlakunya kiamat, maka Allah menegaskan dengan perkataan ata. Ata ini, kalau kita mengaji bahasa Arab, dia adalah fi'lun madhi. Fi'il madhi yang menunjukkan sesuatu yang telah berlaku. Tetapi dalam ta'bir fi'lun madhi atau fi'il madhi, bila Allah menyebut perkataan ata, menunjukkan sesuatu yang pasti akan berlaku. Macam kita bila iqamah, kita sebut qad qamatis salah, telah berdiri solat. Walau kita belum solat. Untuk menunjukkan solat itu pasti berlaku. Maka bila Allah menyebut ata amrullah, penegasan daripada Allah, bahawa perkara yang kamu dustakan, akan berlakunya kiamat itu pasti akan berlaku. Dan Allah Ta'ala menerangkan, fala tasta'jiluh, tidak perlu kamu gopoh-gapah. Kalau betul kiamat, sekaranglah kiamat. Bulan depan ke esok ke? Maka kata Allah tak perlu gopoh-gapah. Sampai masanya akan kiamat. Dia umpama orang yang mencabar dengan berkata, bila kematian? Bila kematian? Kita kata bila sampai ajal matilah. Dia sampai ajal mati. Tak boleh tak saya nak mati sekarang. Tak, bila sampai ajal kamu bukan kata sekarang, sebelum ini pun Allah boleh datangkan ajal kamu. Kerana setiap perkara itu Allah Ta'ala dah letak tempoh. Umpama kita lah kalau perempuan tu mengandung, so beranak sekarang,
Tak, dia akan tempoh dia. Umpama kita tengok satu buah, suruh masak sekarang, dia akan sampai tempoh dia akan masak. Umpama kita tengok anak yang kecil, suruh besar sekarang, tak, dia akan sampai tempoh dia akan besar. Maka itu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Allah. Maka Allah cuma berkata pada mereka yang mengingkari bahawa kiamat pasti berlaku. Fala tasta'jiluh. Allah Ta'ala menjawab gesaan, paksaan dan juga permainan orang kafir dengan berkata, kalau kiamat biar berlaku. Kami nak tengok kiamat berlaku. Maka Allah kata, tak perlu gapa-gapa. Sampai waktunya dia akan berlaku. Dan benda ni saya katakan bila kita bercakap dengan kamu sama. Tak apa sampai masih awak tahu. Ada benda yang kita tak boleh beritahu sekarang. Ada benda dia tak boleh rasa sekarang. Kamu akan rasa suatu hari nanti. Dia umpama seorang doktor dia cakap pada pesakit. Doktor ni kata, kalau awak makan gula banyak-banyak nanti kena kencing manis. Tak ada pun, saya tak kena pun. Tak, nanti kena lah. Sampai masa ni kena. Kamu akan kena. Dia tu nafikan, dia tu buat. Akhirnya tahu-tahu dua-dua kaki nak potong. Akhirnya lalu dia kata, kalaulah saya dengar dulu. Dan ini berlaku dalam kehidupan kita. Bila orang yang tahu, dia kata, kalau kamu buat macam ni, kamu akan jadi macam ni. Dan kamu akan menyesal nanti. Apatah lagi perkara gaib tentang kiamat. Nabi yang mereka tahu tidak pernah berdusta dan berbohong. Kiamat pasti berlaku. Fala tasta'jilu. Tidak perlu kamu gopoh-gopoh. Sampai masa ini. Kemudian kata Allah. Subhanahu. Maha suci Allah. Wa ta'ala amma yusyrikun. Dan maha tinggi Allah. Daripada apa yang mereka sekutukan. Baik, bila orang-orang kafir. Mereka ini menyekutukan Allah. Bila mereka berkata, wahai Muhammad, kalau berlaku kiamat sekalipun, berhala-berhala ini akan tolong kami. Sebab ini kami sembah. Ini semua pembantu Tuhan. Ini semua yang mendekatkan kami pada Tuhan. Mereka mendakwa, kalau berlaku kiamat, berhala yang mereka sembah, yang mereka sekutukan, boleh tolong mereka. Maka Allah jawab, Subhanah, maha suci Allah. Wa ta'ala amma yusyrikun. Maha tinggi Allah daripada segala yang kamu sekutukan. Ini tak beri manfaat. Tidak akan memberi pertolongan. Yunazzilul malaikata birruh. Dan dia Allah yang telah menurunkan malaikat. Birruh dengan membawa wahyu. Ruh di sini maksudnya wahyu. Dalam ayat-ayat yang lain, ruh memberi maksud Jibril AS. Dia melihat kepada ayat. Umpamanya Allah Ta'ala berfirman, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Demikian kami wahyukan kepada kamu wahyu daripada perintah kami. Kenapa disebut wahyu dengan perkataan ruh? Kerana ia sesuatu yang menghidupkan jiwa manusia. Umpama badan kita hidup kerana ada ruh. Dan demikian juga manusia dihidup kerana ada wahyu ini. Kalau tidak kerana wahyu dan bimbingan Allah ini, manusia sebenarnya mati. Walau zahirnya hidup kerana tidak ada ruh yang sebenar. Jadi kita hidup dengan ruh yang sebenar. Ruh mentaati Allah. Ruh dan tunduk dan patuh pada Allah. Ruh yang mengetahui akan kebenaran hari kiamat. Kebangkitan semula. Hisab, syurga dan neraka. Mizan, neraca, titiang sirat. Dan segala perkara yang bersangkutan dengan hari kiamat. Kerana itu dinamakan wahyu sebagai ruh. Kerana dengannya kita hidup. Dengannya kita hidup dengan mentaati Allah. Manusia tanpa bimbingan wahyu mereka mati. Sekalipun nampak hidup, bernyawa, bernafas, tapi mati. Yang ini tidak mendapat manfaat. Kehidupan mereka untuk diazab. Tapi orang yang hidup dengan roh, hidup mereka untuk abadi. Maka roh di sini ialah wahyu Allah SWT. Kata Allah, dialah Allah menurunkan malaikat. Dengan membawa wahyu. Min amrihi, daripada urusan Allah. Maknanya wahyu ni bukan Nabi minta turunkan wahyu. Bila sampai masa, turun wahyu. Kan itu kadang-kadang Rasulullah SAW mengharapkan wahyu tapi tak turun. Nabi kata nanti aku jawab, tak turun. Kerana wahyu tidak akan turun berdasarkan permintaan Rasulullah. Wahyu akan turun berdasarkan pada perintah Allah. Ada perkara-perkara Allah tak turunkan wahyu. Maka Allah Ta'ala menyuruh Rasulullah untuk ijtihad. Berijtihad. Tentang perang Badar sebagai contoh. Nak perang kat mana? Nak bawa berapa orang? Maka Allah perintahkan, Allah serahkan pada Rasul. Sila ijtihad. Maksudnya sila berfikir. Ada perkara yang Allah turunkan wahyu. Maka kadang-kadang apa yang Rasulullah fikirkan itu dibenarkan oleh wahyu. Kadang-kadang diperbetulkan oleh wahyu.
Maka sebab itu para ulama menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berijtihad. Apa maksud ijtihad? Nabi berusaha untuk mencari apa yang betul. Kalau betul, Allah betulkan. Kalau Nabi salah, Allah akan perbetulkan. Bukankah kita kata bahawa Rasulullah itu tidak bercakap, bertutur, melainkan dengan wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Rasulullah bercakap, melainkan wahyu yang diwahyukan. Ia secara umum. Tapi ada keadaan-keadaan Rasulullah SAW tidak bercakap dengan wahyu. Tetapi berdasarkan ijtihad baginda. Umpama bila Rasulullah cadangkan supaya kurma-kurma di Madinah jangan ditut. Biarkan ditumbuh macam biasa. Tak payah pengaruhi dia dengan teknologi. Kalau memang jadi, maka jadi. Maka tiba-tiba kurma tidak menjadi pada tahun itu. Lalu Rasulullah berkata, kamu lebih mengetahui urusan dunia kamu. Urusan dunia aku tak campur kamu buat. Maka para sahabat melakukannya. Dan kadang-kadang dalam bab tawanan perang, Rasulullah SAW menerima cadangan Awaka supaya menerima wang tebusan. Akan turun wahyu yang menegur perbuatan Rasulullah. Tidak patut menerima tebusan daripada orang kafir. Dan kadang mereka terus memusuhi Islam. Sebab kalau terima tebusan, nanti mereka bebas, mereka perang lagi. Sehingga mereka ini kalah semua, barulah disita wang tebusan. Dan mereka tidak mampu lagi bangkit. Maka Allah Ta'ala menegur Nabi SAW. Dalam banyak ijtihad baginda SAW. Ini tentang hukum ijtihad Rasulullah. Walau secara umum, apa yang Nabi buat, apa yang Nabi tuturkan, ialah wahyu dari Allah. Sama ada wahyu yang bersifat Al-Quran. Atau wahyu dengan maksud hadis kursi. Atau wahyu dengan maksud kebenaran yang Allah berikan kepada baginda SAW. Sehingga apa yang Nabi cakap merupakan perintah Allah. Walaupun tidak ada dalam wahyunya. Umpamanya cara sembahyang. Dalam wahyu tak sebut bagaimana cara sembahyang. Tapi Rasulullah berkata, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyang macam aku solat. Artinya Allah memberikan penjelasan tentang cara solat kepada Nabi SAW. Umpamanya haji. Nabi bersabda, Khuzu anni manasikakum. Lakukan haji mengikut cara aku buat. Dalam Al-Quran tidak disebut cara buat haji. Allah hanya menyebut tentang kewajiban haji. Macam mana cara haji? Secara detail baginda sallallahu alaihi wasallam tunjuk. Demikian juga puasa. Dan Quran tidak disebut secara detail tentang hukum hakam puasa. Rasulullah menunjukkan. Maka ini perkara yang Allah ilhamkan, Allah berikan kepada Rasulullah dalam menjelaskan. Maka apa yang Nabi sampaikan itu sebahagian daripada kewajiban yang mesti ditaati dan diikuti berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah Hasyr ayat ke-7. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Apa yang Rasulullah buat, kamu ikut. Apa yang Nabi tinggal, kamu pun kena tinggal. Kewajiban mengikut Nabi SAW. عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. Yang kami turunkan pada hamba-hamba yang kami kehendaki. An anziru, yang berperanan Rasul dan Nabi-Nabi ini memberi peringatan. Annahu, bahawasanya la ilaha illa ana fattakun. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Maka hendaklah kamu takut kepada Allah. Dan ayat yang kita bacakan ini, 1 dan 3, Allah Ta'ala menjawab 3 syubhah, 3 kekeliruan, 3 perkara yang ditimbulkan oleh orang-orang kafir sepanjang zaman. Perkara pertama yang mereka tolak ataupun yang menjadi kekeliruan mereka tentang apakah ada kiamat. Apakah berlaku kiamat? Apakah benar dunia akan binasa? Apakah benar kami dibangkitkan dan kami dihisap? Maka Allah dah jawab dengan firman, Ata amrullah. Ya, memang. Kiamat pasti akan berlaku. Dan Allah menutup ataupun menyebut selepas itu, Fala tasta'jilun. Tak payah kamu nak gopoh-gapah. Waktunya akan sampai. Dan syubhah yang kedua, ialah bila mereka menganggap bahawa berhala-berhala boleh tolong mereka kalau kiamat. Maka Allah Ta'ala menyatakan, Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah. Maha tinggi Allah daripada apa yang mereka sekutukan. Memberi jawapan, tak ada kena-mengena dengan Allah. Yang kamu kata berhala boleh tolong akhirat kelak. Berhala boleh tolong kiamat kelak. Tak ada kaitan dengan Allah. Dia tak akan boleh tolong. Allah tidak disekutukan. Allah tiada kaitan dengan apa yang kamu sekutukan. Dan syubhah yang ketiga, bila mana mereka menafikan kewahyuan yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Ta'ala menyatakan, ya Allah yang turunkan wahyu melalui malaikat.
kepada hamba yang terpilih. Pertama, penegasan Allah turunkan wahyu. Yang kedua, melalui malaikat, ini Jibril AS. Yang ketiga, pada hamba yang memang dipilih, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah hamba yang dipilih. Kenapa tidak ada yang lebih baik daripada Rasulullah di kalangan mereka, dan mereka pun tahu. Dari sudut nasabnya, keturunannya, dari sudut benarnya, dari sudut akhlaknya, dari sudut ilmunya, dari serba-serbi, hatta fizikalnya. Kelayakan baginda sallallahu alaihi wasallam yang Allah pilih. Ya Allah secara mutlak memilih. Namun Allah Ta'ala nak tunjuk bahawa pilihan Allah akan ataupun tidak menafikan akal manusia dalam menilai. Allah memilih Nabi dan Rasul secara mutlak. Tak ada orang boleh agui. Tapi Allah Ta'ala tahu kelemahan akal manusia. Maka Allah mendatangkan satu Rasul yang pakejnya cukup. Yang pertama, keturunannya maklum daripada keturunan Quraisy. Kalau daripada Arab-Arab yang lain, kabilah Arab yang lain, pasti masih ditolak dengan berkata, ini bukan Arab Quraisy yang paling kami hormati. Maka dipilih daripada Arab Quraisy. Dan dipilih daripada keluarga pemimpin, Abdul Muttalib. Daripada keturunan Qusay bin Kilab, yang mereka mengenali. Qusay bin Kilab yang kembali membina tamadun Mekah. Membina, kita katakan, kehidupan di Mekah. Yang mereka amat menghormati moyang yang bernama Qusay bin Kilab. Dan Rasulullah SAW daripada keturunan itu. Dan dari sudut benarnya, tidak ada yang lebih benar di Mekah selain pada Nabi SAW. Dari sudut fizikalnya, tidak ada yang lebih lawa daripada Nabi SAW. Dari sudut kekuatannya, tidak ada yang lebih kuat daripada Nabi SAW. Sehingga satu hari, ada seorang Arab Badui. Bila Abu Jahal berhutang dengannya dan tak bayar. Lalu dia pun tanya siapa yang berani minta hutang. Seorang pun tak berani. Sebab Abu Jahal ni garang. Samsai Mekah. Minta pada mana-mana orang, semua orang tak berani. Akhirnya mereka mempersendakan sambil berkata, pergi minta Muhammad. Muhammad seorang je berani. Tujuan mereka nak persendakan. Ni Badui ni betul benda, dia tak tahu apa. Dia tak tahu ceritanya di Mekah. Maka dia datang jumpa Rasulullah. Maka Rasulullah menerimanya. Maka Nabi pergi ke Abu Jahal. Nabi pegang Abu Jahal dan berkata, bayar hutang orang ni. Maka Abu Jahal menjadi gerung dan takut, tu bayar hutang. Menunjukkan keberanian Nabi SAW. Itu belum lagi cerita bagaimana Nabi bergusti dengan Rukanah. Di Wadi Rukanah, itu Abi Rukanah. Tidak ada yang lebih berani daripada Rasulullah SAW. Tidak ada yang lebih berjaya dalam perniagaan berbanding Nabi SAW. Sebagaimana mereka melihat kejayaan dagangan Rasulullah ketika mana pergi ke pasar Syam. Bila Khadijah menjadi pemodalnya. Dan Rasulullah membawa modal dan barang dagangan Khadijah yang ditemani oleh hamba Khadijah yang bernama Maisarah. Yang menampakkan kecerdikan dan pandangan jauh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling bersih akhlaknya, yang tak minum arak, yang tak berjudi, yang tak tindas orang, yang tak main perempuan. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi secara akal kamu, akal jahiliah kamu pun tidak mampu menolak kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurangnya kat mana? Fizikal tak ada. Kalau Muhammad ini tempang, mesti dikata kenapa Nabi tempang? Bawalah Nabi yang boleh berlari jauh, berlari laju dan sebagainya. Maka mereka tak jumpa. Keturunan tak jumpa, cacat cela tak ada, handsome pun ada, semua sempurna. Pun begitu Allah Ta'ala menjelaskan, ini ialah pilihan Allah. Tapi bagi kita katakan akal manusia, dia akan cari kelemahan pada Rasulullah. Bahkan manusia sampai hari ini cari mana yang lemah Rasulullah. Mereka pergi tengok dalam perkahwinan Rasulullah, perhubungan Rasulullah dengan sahabat. Semua mereka cari. Mereka tak berjumpa dengan kelemahan yang mereka sebut. Sebab itu kita sebut Rasulullah manusia yang sempurna. Kemudian sesudah itu Allah menjawab 3 persoalan yang ditimbulkan oleh penyembah berhala yang berkait hari kiamat, yang berkait dengan sekutu dan yang berkait dengan kerasulan dan kewahyuan. Kerasulan Nabi Muhammad SAW dan kewahyuan Quran yang diturunkan oleh Allah. Kemudian Allah menyebut dalil-dalil tentang wujud Allah dan keesaan Allah. Nak beritahu dalil-dalil ini, bahawa berhala yang kamu sembah, patung-patung yang kamu sekutukan Allah, langsung tidak boleh melakukannya. Dan nak tunjuk bahawa semua dalil-dalil ini bukan sekadar menunjukkan kebesaran Allah, kekuasaan Allah, keesaan Allah, bahkan bagaimana sifat rahmat Allah pada kamu menjadikan ia sebagai nikmat untuk kamu. Kegunaan untuk kamu, manfaat untuk kamu.
Maka tidak kamu menghargainya. Sedangkan berhala yang kamu sembah ni tak beri nikmat apa pun kepada kamu. Lalu kamu duk sembah siang malam pagi petang. Kata Allah, khalaqas samawati wal arda bil haqq. Dan dialah yang menjadikan langit dan bumi dengan sebenar. Ta'ala amma yusykun. Maha suci Allah dengan apa yang mereka sekutukan. Baik yang mereka sekutukan apakah ciptakan langit dan bumi? Dan apa yang ada di antaranya? Maka tiada jawapan. Melainkan mereka mesti mengakui Allah yang menciptakan. Khalaqal insan. Dan Allah lah yang menciptakan manusia. Min nutfatin daripada air mani yang hina. Yang lemah. Fa'iza huwa khasimun mubin. Tapi ada kalangan mereka. Kalau ikut asal-usul kejadian daripada air mani yang hina, yang lemah, tiba-tiba dah jadi manusia, sombong lawan Tuhan. Asal kejadian daripada air mani yang hina, kemudian sombong lawan Tuhan. Ayat ini turun kepada Ubay bin Khalaf Al-Jumahi. Di mana Ubay bin Khalaf Al-Jumahi ketika mana dia menafikan tentang adanya kiamat. Maka dia datang jumpa Rasulullah membawa tulang-tulang yang dah hancur. Ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'azmin ramim. Dibawa tulang hancur lalu dikata, "Atara yuhyillah hadha ba'dama qad rumma?" Apakah yang macam gini kamu kata Allah akan hidupkan balik? Dia mempersendakan Nabi SAW. Maka Allah Ta'ala kata, Allah menjawab persendahan ini dengan berkata, manusia ini yang kami ciptakan asal-usul kejadian mereka cukup lemah. Daripada air mani yang hina, air mani yang berbau, air mani yang lembek, yang cair, tak ada kekuatan apa-apa. Tiba-tiba bila jadi manusia, dah besar sikit, mula mendabik dada dan sombong nak lawan Tuhan. Atau sebelum lawan Tuhan, tengok asal-usul muka mana. Kamu dulu daripada mana? Air mani. Lepas tu jadi bangkai. Maka kekuatan apa yang kamu ada nak lawan Tuhan? Yang menciptakan manusia. Silih berganti. Wal an'ama khalaqaha. Dan Allah juga menjadikan untuk manusia itu binatang-binatang ternakan. Kambing, lembu, unta, kerbau. Ini al-an'am. Binatang berkaki empat. Khalaqaha yang Allah ciptakan. Lakum fiha dif'un. Allah jadikan padanya dif'un. Apa itu dif'un? Dif'un ni kalau secara bahasa Melayunya, iaitu boleh memanaskan badan. Yang dimaksudkan dengan dif'un di sini ialah daripada binatang-binatang itu Allah jadikan bulu-bulu yang kamu boleh ambil manfaat. Bulu kambing yang kamu boleh ambil dif'un untuk memanaskan badan. Maka ini nikmat Allah berikan pada kamu. Wa manafi'u, dan manfaat lain, dagingnya, susunya, harta kekayaannya boleh jual beli. Manafi'. Wa minha ta'kulun, dan kamu boleh makan. Allah Ta'ala suruh perhati, lihat binatang-binatang ternakan yang Allah cipta. Ini berhala kamu ke yang buat? Lembu, kambing, unta ni berhala ke buat? Mereka tak mampu buat apa-apa. Yang duk kamu sembah kenapa? Allah yang ciptakan. Binatang ini Allah jadikan sifatnya di mana bulunya boleh memanaskan tubuh kamu. Dif'un, panas tubuh. Itu kan memang kalau tempat sejuk, kita pun pakai baju bulu. Dan Nabi SAW juga memakai baju bulu. Bukan semua Nabi-Nabi memakai baju bulu. Untuk menunjukkan itu satu nikmat Allah pada manusia. Pakaian bulu. Dan manfaat lain. Susunya, menteganya, kejunya. Dan kamu makan dagingnya. Bahkan kamu boleh jual beli. Untuk menjadi kehidupan kamu. Semua kehidupan. Walakum fiha jamal. Dan pada binatang ternakan kamu itu juga ada hiasannya. Jamal, lawa. Nampak keindahannya. Hina turihun. Ketika mana dia pulang ke kandang-kandang, nampak lawa. Lembu-lembu balik kandang, kambing-kambing balik kandang. Binatang ni bila balik nampak kecantikan perhiasannya. Wahina tasrahun, dan ketika mana kamu lepaskan di padang ragu. Orang yang ada kambing banyak, lembu banyak, seronok bila waktu datang binatang ni pulang ke kandang. Dan waktu mereka lepaskan, banyaknya binatang. Nampak pelbagai bentuk, nampak lawa. Ia menjadi suatu kelihatan minda kamu. Bukan satu keindahan yang kamu tengok. Pada binatang-binatang ternakan, ini ada keindahan. Yang kamu dapat saksikan. Seronok tengok kambing-kambing, lembu-lembu, unta-unta balik. Bahkan mereka memang menghiasi kambing dan lembu ni. Biar nampak lawa. Ketika keluar, ketika masuk. Bila unta jadi kenderaan, mereka hias unta. Dengan semua benda. Dimandikan. Contoh macam kita tengok
kuda dan lain-lain. Bagaimana dimandikan, disyempukan dan sebagainya sehingga nampak cantik. Kambing-kambing juga begitu. Bila dia putih melepak, nampak lawa kambing. Kita pergi kat tempat ternak kambing, bigi-bigi. Dia nampak macam awan di langit. Putih. Nampak lawa. Saya lalu ke kawasan ternakan bigi-bigi antara terbesar di Malaysia. Lalu tepi jalan. Kita pun nampak bertumpuk-tumpuk putih. Ni kambing bigi-bigi, projek kambing bigi. Beribu, berpuluh ribu. Bagaikan kita melihat awan-awan putih di langit. Nampak indah, cantik. Lembu-lembu kita pergi pula ladang-ladang lembu pun nampak lawa. Allah jadikan, Allah kata, walakum fiha jamal. Kami jadikan pada binatang kamu ini jamalun, keindahan. Dan keindahan itu dapat kamu saksikan. Hina turihun. Waktu mereka binatang-binatang ini pulang ke kandang-kandangnya. Wahina tasrahun. Dan ketika mana kamu lepaskan dia keluar kandang. Wa tahmilu athqalakum. Dan binatang-binatang ternakan ini memikul bebanan-bebanan kamu. Barang-barang kamu nak bawa. Ila baladin, ke negeri-negeri. Lam takunu balighi. Tak mungkin kamu sampai. Illa bisyikil anfus. Melainkan dengan susah payah. Ni kalau jalan kaki susah payahlah kamu. Tapi dia ada kenderaan. Ada unta. Ada kaldai. Ada binatang-binatang macam ni. Maka meringankan kamu. Unta-unta yang merupakan juga binatang an'am. Boleh berjalan berbulang-bulang namanya. Boleh dipikul barang 10 kali ganda berunta. Unta berat berapa? 200 kilo. Dia boleh sampai 2 tan dia boleh angkat. Dia boleh angkat 10 kali ganda dia. 6 kali ganda badan dia. Dan kamu tahu bagaimana unta ni mengangkat barang dan beban. Yang begitu banyak. Membelah padang pasir. Di tengah panas terik. Bukan tengah ribut yang kuat. Maka unta-unta ni satu nikmat. Kamu letak barang, kamu tunggang. Untuk sampai ke negeri yang mungkin, yang suka kamu sampai dengan jalan kaki. Padang-padang pasir. Bayangkan padang pasir nak jalan kaki. Kita pun tak tahu nak pergi mana. Maka unta ni dah ada GPS ni. Dia tahu nak ke mana. Dia tahu nak berhenti ke mana. Dia tahu di mana tempat ada air. Dia tahan. Dia kuat. Dia lasak. Bukan boleh makan unta. Dan pada unta itu ada simpanan air untuk diminum. Sebagaimana berlaku dalam peristiwa Perang Tabuk. Perang Tabuk yang berlaku pada bulan Rajab. Yang menyaksikan kerana perjalanan yang jauh. Maka umat Islam makan unta yang mereka bawa. Dan mereka minum air dalam unta itu sendiri. Bagaimana mereka mengambil manfaat. Inna rabbakum lara'ufur rahim. Sesungguhnya Tuhan kamu dengan segala nikmat itu menandakan Tuhan kamu itu pemaaf dan penyayang. Nak beritahu nikmat banyak-banyak tadi, itu tanda Allah sayang. Dia macam mak kita, beri macam-macam. Kita nak musafir, dia beri bekal, dia beri duit, dia beri itu, dia beri. Maknanya apa? Sayang. Kalau tak sayang, beri buat apa? Allah beri segala nikmat ni kat kita, tanda Allah sayang. Maka kenapa kita tidak melihat kasih sayang Allah ini? Dengan segala penciptaan. Duk tengok berhala juga yang tak buat apa-apa. Seolah-olah berhala ni berjasa. Sejak bila pula berhala tu berjasa? Kita yang berjasa pada berhala tu. Manusia yang berjasa pada berhala tu. Dia yang buat berhala. Maka apakah berhala ada jasa untuk manusia? Tak ada. Sikit pun. Apakah berhala menyayangi manusia? Tidak sedikit pun. Tapi Allah yang menjadikan segala nikmat. Yang menjadikan segala kemudahan dalam hidup kamu. Semuanya ini tanda Allah itu pengampung dan penyayang. Wal khail dan kuda. Wal biral dan baral. Baral iaitu kacukan kaldai dengan kuda. Maka keluar baral. Jamak dia biral. Baralun biral. Dan biral. Wal hamir dan kaldai-kaldai. Litarkabuha wazina. Untuk kamu tunggang dan jadikan perhiasan. Yakni kamu jadikan binatang-binatang ini sebagai perhiasan hidup kamu. Ya, kuda-kuda yang baik. Demikian juga kaldai-kaldai yang baik. Yang tinggi mutunya. Kamu jadikan sebagai hiasan. Umpama kita naik kereta, bukan sekadar kita tunggang kereta, tapi sifat kereta ini juga ia sebagai perhiasan. Nampak lawa dengan cat dia, dengan bumper dia, dengan aksesorinya. Sama juga binatang-binatang dulu. Sebagai hiasan. Wa yakhluqu ma la ta'lamun. Dan Allah cipta lagi kenderaan yang kamu tak tahu. Ini adalah mukjizat. Allah ceritakan. Kenderaan dulu apa dia? Kuda. Lagi apa? Biral, baral. Lagi apa? Hamir. Yang kaldai-kaldai. Lagi al-an'am sebelum ini. Yang unta-unta. Cipta sebagai kenderaan. Maka Allah Ta'ala kata, nanti ada lagi kenderaan yang aku ciptakan. Dalam keadaan kamu tidak mengetahui. Bila Allah menyebut perkataan,
Wa yakhluqu ma la ta'lamun, dan dia Allah menciptakan kenderaan yang kamu akan tunggang yang kamu tak tahu. Tentu inilah yang menjadikan hari ini adanya kenderaan di darat, di laut, di udara. Kapal terbang ada, kapal ada, kereta ada. Allah sebut dalam Al-Quran. Tapi kalau Allah sebut dulu kereta, mana Abu Jahal pula nak faham? Sebut kereta. Tak mungkin Al-Quran diturun untuk beri faham pada orang, khususnya orang pada zaman itu dulu. Dan untuk perkara yang akan datang, dijadikan sesuatu yang difikirkan. Maka bila Allah kata, Allah ciptakan kenderaan ini sebagai, binatang-binatang ini sebagai kenderaan, dan Allah ciptakan lagi kenderaan apa yang kamu tak tahu. Makanya kita tengok hari ini orang cipta kapal besar, kapal terbang, dan akan datang mungkin lagi. Berbagai kenderaan yang kita tak tahu bagaimana bentuk. Tak perlu Quran sebut satu persatu. Allah menyebut sesuatu yang kita sebut evergreen, yang sentiasa digunakan. Dan Allah menyebut sesuatu yang mungkin akan berlaku, yang akan berlaku nanti. Kenderaan-kenderaan yang memudahkan kehidupan manusia. Wa 'alallah, dan kuasa Allah lah. Qasdus sabil, yang tunjuk jalan yang lurus. Wa min hajair, dan jalan yang menyeleweng. Ini hak mutlak Allah. Tetapi dalam hak mutlak Allah, Allah nak beritahu. Bila kamu rasa bangga kerana menolak Islam, kamu rasa cerdik kerana tidak mahu terima kebenaran, ketahuilah bahawa Allah yang menentukan kekufuran kamu itu. Untuk mencelakakan kamu, untuk menjadikan hidup kamu sengsara dunia dan akhirat. Kamu akan derita dunia dan akhirat. Allah tidak menjanjikan kesenangan hidup di dunia pada orang kafir. Bahkan mereka juga akan mengalami kesusahan. Sebelum menunggu mereka kesusahan yang lebih dahsyat di hari akhirat kelak. Supaya semua mengetahui jalan petunjuk dan jalan kesesatan ini milik Allah mutlak. Supaya kita tahu Allah letak peraturan. Kalau kamu nak petunjuk, ini peraturannya. Umpama kita kata ginilah. Saya yang berhak bayar gaji. Saya yang berhak untuk lantik ataupun pecat jawatan. Apa maksud kata-kata itu? Bagi orang dengar maksudnya, kalau kamu nak jawatan, kamu tanya caranya macam mana. Dan kalau kamu berdegil, kamu tahu kamu tak akan dapat apa pun. Sedikit pun tak dapat. Bila Allah kata, jalan lurus, jalan yang sesat, aku yang tentukan. Maksudnya apa? Kalau kamu nak selamat, nak masuk syurga, nak pilih jalan lurus, maka Allah ada peraturannya. Dengar Rasul ini. Ikut Rasul ini. Bersama dengan beriman ini, maka aku tetapkan padamu jalan yang lurus. Tapi kalau kamu sombong, takabur, kamu terus memperbodohkan diri kamu, ini aku tetapkan bagimu jalan yang sesat. Dan kamu akan mendapat azab aku yang maha pedih. Walau sya'a lahadakum ajma'in. Kalau Allah kehendaki. Allah boleh saja beri semua orang hidayah. Tetapi ini antara ujian Allah. Allah berhak menguji manusia. Supaya nampak siapa yang sombong, siapa yang takabur. Dan siapa yang merendah diri, siapa yang patuh dan siapa yang taat. Wallahu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.